balik pulau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Sebelum saya tanya soalan, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Deepavali. Deepavali Dal Batukal. Soalan saya nombor 1. Silakan Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat. Tuan Di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, DBKL hanyalah terlibat secara tidak langsung dalam mengawal selia kerja-kerja yang melibatkan utiliti bawah tanah, terutamanya dari aspek pengeluaran permit keroyakan, pemantauan keselamatan dan juga memastikan kerja-kerja dilakukan mengikut spesifikasi yang telah ditetapkan. Tanggungjawab bagi kerja naik taraf dan penyelenggaraan utiliti bawah tanah seperti pembetungan, bekalan air, elektrik dan telekomunikasi di Kuala Lumpur terletak pada syarikat-syarikat yang memiliki aset tersebut. Buat masa ini, DBKL hanya mengeluarkan permit keroyakan di bawah undang-undang yang diperuntukkan melalui Akta 133 iaitu Akta Jalan Parit dan Bangunan dan juga Akta 333 iaitu Akta Pengangkutan Jalan yang memberi kuasa kepada pihak berkuasa tempatan ataupun PBT untuk mengawal selia kerja-kerja yang melibatkan jalan raya dan utiliti bawah tanah. Walau bagaimanapun, dari masa ke semasa, penambahbaikan akan terus dilaksanakan bagi memperkasakan peranan DBKL dan saya telah mencadangkan juga kepada Datuk Bandar supaya DBKL mencontohi amalan terbaik PBT di negara-negara maju yang memainkan peranan lebih besar dalam utility mapping dan juga pemetaan utility bawah tanah. Sebagai contohnya di negara-negara seperti Amerika Syarikat, United Kingdom dan Australia, PBT bertanggungjawab dalam pertamanya koordinasi dan penyelarasan antara pelbagai syarikat utility untuk memastikan kerja-kerja yang melibatkan utiliti bawah tanah ini dilakukan secara tersusun dan tidak mengganggu perkhidmatan atau infrastruktur lain. Keduanya penyimpanan dan pengurusan peta utiliti bawah tanah iaitu utility mapping dengan izin melalui penggunaan konsep digitasi secara data berpusat supaya peta yang diterima secara piecemeal ini sebelum ini dapat digabungkan menjadi satu peta yang lengkap dan peta ini pastinya akan dapat membantu kerja-kerja penyelenggaraan yang lebih cekap jika oleh syarikat utiliti atau kontraktor jika berlaku apa-apa kerosakan. Dan terakhirnya, pelaksanaan peraturan dan garis panduan keselamatan yang memastikan kerja penyelenggaraan dijalankan juga dengan cekap, selamat dan meminimalkan gangguan kepada orang awam. Jadi saya juga berpandangan DBKL boleh mempertimbangkan cadangan pembangunan sistem terowong utility yang digunakan di Putrajaya iaitu Common Utility Tunnel ataupun CUT untuk Kuala Lumpur. Dan terowong ini menyediakan perlindungan kepada infrastruktur utility seperti kabel elektrik, paip air dan juga telekomunikasi daripada kerosakan semasa pembinaan serta membolehkan akses yang selamat untuk penyelenggaraan. Jadi sistem ini juga boleh diintegrasikan dengan pusat kawalan bandar menggunakan teknologi telemetri bagi pemantauan keselamatan. Dengan menggunakan pakai teknologi ini, DBKL sudah pasti dapat meningkatkan kecekapan dan juga keselamatan dalam penyelenggaraan utiliti bawah tanah secara terancang dan juga menyeluruh seiring dengan visi yang kita perkenalkan di wilayah persekutuan iaitu Chase City. Terima kasih. Sila balik pulau. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada YB Menteri yang menjawab secara komprehensif juga tadi berkenaan dengan utility bawah tanah. Cuma saya nak menarik perhatian Menteri apabila sebut tentang beberapa teknologi terbaru mengenai pemantauan utility mapping tu, utility saya ingin mengesyorkan supaya DBKL ataupun kementerian melihat negara seperti Korea Selatan yang lebih advance dari segi teknologi itu. Mereka ada teknologi yang boleh mengunjurkan ataupun predik di pergerakan tanah seperti ground movement seperti sinkhole dan landslip. Antara teknologi itulah interferometric synthetic aperture radar, itu INSAR, GPS monitoring, geotechnical sensors, machine learning dan AI. Jadi adakah di pihak kementerian ataupun di BKL menjelaskan sekiranya ada teknologi-teknologi terkini yang boleh digunakan, masuk tadi sebut utility mapping, dan adakah di BKL yang tadi sebut CUT iaitu Common Utility Trenching tu, Common Utility Trenching Tunnel akan digunakan di KL. Kalau buat di KL, kena pastikan bahawa gangguan kesesakan jalan raya itu mestilah diambil kira, sebab di BKL ni kalau setitik hujan pun boleh cause the jam. So minta Menteri jelaskan. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat.
Jadi saya yakin semua bentuk teknologi yang telah Yang Berhormat nyatakan tadi, kita bolehlah mungkin menimbangkan penggunaannya kelak, tetapi kita kena juga mendapatkanlah semua info-info yang sepatutnya lah, dan mungkin juga kita boleh adakan engagement, atau kita boleh juga mungkin membuat lautan ke negara-negara tersebut untuk kita melihat penggunaan teknologi dalam urusan penyelenggaraan bandar ataupun city. Tuan Di-Pertua, untuk meningkatkan kecekapan pengurusan utility di bawah tanah di Kuala Lumpur ini, saya memohon DBKL juga meneroka penggunaan teknologi terkini seperti ground penetrating radar, GPR dan electromagnetic locator EML, dan teknologi ini sebenarnya membolehkan pemetaan infrastruktur bawah tanah iaitu utility mapping dengan kepekaan yang tinggi, sekaligus meminimumkan juga risiko kerosakan semasa kerja-kerja penyelenggaraan. Seterusnya, saya juga melihat seperti yang Berhormat nyatakan juga tadi, perancangan pembinaan common utility trenching atau cut tunnel ini adalah viable di kawasan redevelopment sebenarnya. Seperti contohnya, kita telah kenal pasti 139 kawasan yang telah kita kenal pasti sesuai sebagai kawasan pembangunan semula di sekitar Kuala Lumpur ini. Sebab Kuala Lumpur seperti mana yang kita tahu adalah bandar yang telah lama, beratus tahun. Jadi ini agak sukar kalau kawasan-kawasan yang telah sedia ada pembangunan. Tapi mungkin kawasan-kawasan baru atau redevelopment, insya-Allah kita boleh incorporate perkara tersebut. Dalam hal ini, DBKL akan memastikan juga penyusunan fasa kerja yang teliti untuk mengelakkan gangguan kepada aliran trafik dan mengurangkan kesesakan jalan raya, bagi menjadualkan kerja-kerja penggalian pada waktu yang sesuai untuk penggunaan teknologi moden yang mempercepatkan proses pembinaan. Terima kasih. Silakan, Kerai. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Yang Berhormat Menteri mengambil kira kajian pemetaan utility dan kajian struktur tanah yang sedang dijalankan. Adakah pihak kementerian turut mempertimbangkan untuk memperketatkan tata cara pengendalian SOP terhadap landscape rancangan pembangunan baharu, terutama di kawasan hotspot yang berisiko sekitar Lembah Kelang? Bagaimana pula dengan status kelulusan projek pembangunan baharu yang ditangguh buat sementara waktu akibat insiden mendapan yang berlaku di Masjid India sebelum ini? Dan apakah cadangan pihak kerajaan, sama ada jangka pendek atau jangka panjang, untuk mengatasi masalah banjir kilat di Kuala Lumpur yang akhir-akhir ini kerap berlaku, sehingga Dewan pun terpaksa ditangguh minggu lepas kerana banjir sama ada kilat ataupun tidak, dari sudut kesannya akan membawa mudarat dan kesan yang besar kepada mangsa. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Silakan, Menteri. Terima kasih Yang Betul, terima kasih Yang Berhormat. Jadi seperti mana soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Kerai tadi, sebenarnya saya juga telah menyebut sebelum ini bahawa selepas daripada insiden di Masjid India itu, kita telah pun membina task force, satu task force yang dipengerusikan oleh Datuk Bandar sendiri. Dan task force ini telah juga sebenarnya memanggil semua agensi yang terlibat, yang terlibat dengan pembinaan utility, termasuklah yang electricity, air, sewage, dan juga telekomunikasi. Dan insya-Allah ini dalam kita menantikan laporan penuh daripada setiap agensi itu untuk diberikan. Dan insya-Allah dalam pembangunan yang baru seperti saya sebut tadi, kita akan memastikan untuk incorporate semua ini dalam supaya kita dapat membangunkan ataupun lihat pembangunan yang jauh lebih bukan saja seimbang, bahkan selamat untuk pengguna ataupun penduduk khususnya di Kuala Lumpur. Begitu juga mungkin kepada mereka-mereka yang berkunjung ke Kuala Lumpur. Berkenaan dengan banjir kilat, Yang Berhormat, sebenarnya juga saya telah menjawab pada minggu lepas tentang banjir kilat dengan begitu panjang sekali. Dan untuk banjir kilat juga sebenarnya kita ada juga pelan mitigasi yang agak komprehensif, Dan ini juga sebenarnya kita secara ringkasnya kita juga melibatkan tindakan bersepadu dengan semua agensi-agensi, bukan saja tanggungjawab untuk memastikan keadaan ataupun jika berlaku bencana-bencana seperti banjir di Kuala Lumpur itu dilihat oleh DBKL sahaja, tetapi juga termasuk agensi-agensi penyelamat, JKM dan sebagainya. Terima kasih.